Alhamdulillah, pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang kefahaman surah Al-Qadr. Bagi sukatan pelajaran pendidikan Islam tahun 6, bahagian surah kefahaman. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz sebagai tanda sokongan di atas penerbitan video-video yang akan datang. Sebelum itu mari kita sama-sama membaca surah Al-Qadr. Baiklah, anak-anak boleh membaca bersama dengan Ustaz. Mari kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Dan semua mari kita sama-sama berkenalan dengan surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr mengandungi 5 ayat. Surah ini merupakan surah yang ke-97 dan diturunkan di Mekah. Surah ini dinamakan Al-Qadr kerana kandungannya membicarakan kehebatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadr. Para malaikat dan Jibril turun pada malam Lailatul Qadr dengan membawa keberkatan dan kebajikan kepada hamba-hamba Allah yang mukmin dan soleh. Jadi, perkara yang penting bagi pengenalan surah Al-Qadr ni, jadi murid-murid mesti mengingati surah Al-Qadr terdapat 5 ayat. Surah yang ke-97 dan ia diturunkan di Mekah. Kenapa ia dinamakan surah Al-Qadr? Kerana di dalam surah Al-Qadr ini terdapat ayat-ayat yang membicarakan kehebatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadr, yang mana kelebihan malam Lailatul Qadr ini, para malaikat dan juga malaikat Jibril akan turun pada malam itu dengan membawa keberkatan, membawa kebajikan kepada hamba-hamba Allah yang beribadat, yang mengambil peluang pada malam itu, terutamanya bagi orang yang mukmin dan orang yang soleh. Baiklah anak-anak, mari kita baca surah Al-Qadr dan kita fahami maksud ataupun terjemahan huraian dari ayat-ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.
Dan bagaimanakah engkau mengetahui tentang kebesaran, kelebihan malam Lailatul Qadr itu? Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr itu lebih baik, iaitu amalan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu banyak mana anak-anak? Iaitu 83 tahun 3 bulan. 83 tahun 3 bulan. Satu malam saja kita buat amal ibadat, maka seumpama kita melakukan amal ibadat selama 83 tahun 3 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan juga malaikat Jibril dengan izin Tuhan mereka, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kerana membawa semua perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun berikutnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam berkat itu sehingga terbit fajar, iaitu sehingga masuknya waktu subuh. Jadi Ustaz harap agar anak-anak semua memahami maksud ayat-ayat dari surah Al-Qadr ini. Kemudian mari kita perhatikan apakah intisari dari surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr menjelaskan keistimewaan malam Lailatul Qadr. Menjelaskan keistimewaan, kelebihan malam Lailatul Qadr. Antara keistimewaannya ialah, yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran kali pertama pada malam Lailatul Qadr. Dulu Allah telah menurunkan Al-Quran pertama kali pada malam Lailatul Qadr. Allah menyuruh manusia, yang kedua, Allah menyuruh manusia menghayati kebesaran malam Lailatul Qadr. Yang ketiga, pahala amal ibadat yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 3 bulan. Yang keempat, para malaikat turun mengelilingi majlis ilmu sebagai tanda penghormatan kepada pencinta ilmu. Yang kelima, Allah memerintahkan para malaikat turun mengatur urusan hidup manusia. Yang keenam, kesejahteraan dan keberkatan malam Lailatul Qadr berterusan sehingga terbitnya fajar. Baiklah, mari sama-sama kita perhatikan info berkaitan dengan Lailatul Qadr. Kelebihan malam Lailatul Qadr dijelaskan dalam hadis Lailatul Qadri fil ashril bawaqi man qamahunna ibtigha'i hasibtahunna fa inna Allaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar
Hadis sahih rawahul Bukhari. Maksudnya, Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam 10 terakhir. Ada satu malam pada bulan Ramadan, iaitu pada bermula malam 20 hingga malam 30 bulan Ramadan. Yang mana ada satu malam daripada malam bermula 20 hingga 30 Ramadan, ada satu malam yang mana terdapat Lailatul Qadar. Sesiapa yang memakmurkan malamnya dengan penuh kesungguhan, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang lepas dan yang akan datang. Jadi kita mesti mengambil peluang, merebut peluang, berusaha untuk meningkatkan ibadat pada bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada malam-malam 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, iaitu bermula malam yang ke-20 hingga malam yang ke-30. Baiklah anak-anak, mari pula kita perhatikan apakah pengajaran dari surah Al-Qadr. Hari ini Ustaz mahu kamu semua mengetahui pengajaran surah Al-Qadr. Yang pertama, gandakan ibadah pada bulan Ramadan, terutama pada 10 malam yang terakhir. Yang kedua, merahsiakan kedatangan malam ini. Yang kedua, Allah telah merahsiakan kedatangan malam ini supaya manusia sentiasa beribadah dan istiqamah. Sekiranya Allah beritahu malam, contohnya malam 27, maka orang-orang Islam, umat Islam akan hanya menumpukan ibadat pada malam 27 saja. Ataupun sekiranya Allah ataupun Nabi Muhammad SAW telah beritahu bahawa malam Lailatul Qadar itu malam yang ke-25, maka umat Islam akan hanya menumpukan ibadat pada malam itu saja. Akan tetapi, kerana Allah telah rahsiakan malam manakah kita tidak ketahui, tidak ada seorang pun mengetahui malam manakah akan berlakunya malam Lailatul Qadar. Dengan sebab itu, Allah telah memberi galakan kepada kita agar kita mencari-cari dan kita bersungguh-sungguh dengan terus-menerus melakukan amal ibadah bermula daripada malam yang ke-20 hingga malam yang ke-30. Baiklah, yang ketiga pula, ibadat sunat pada bulan Ramadan harus diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Iaitu, maksudnya bulan Ramadan ini diumpamakan seperti sekolah, tempat kita belajar. Begitu juga bulan Ramadan ini merupakan sekolah untuk kita berlatih melakukan amal ibadah. Perbanyakkan amal ibadah pada bulan Ramadan. Maka insya-Allah pada bulan yang seterusnya, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, seterusnya sehinggalah bulan Ramadan berikutnya, kita tetap juga melaksanakan amal ibadah. Walaupun pada bulan-bulan yang lain, pahala, bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama sebagaimana yang Allah beri pada bulan Ramadan itu. Yang keempat, amalan menghayati isi kandungan Al-Quran akan dapat
meningkatkan ketakwaan. Contohnya sebagaimana yang kita pelajari pada kali ini, memahami kefahaman surah Al-Qadr dan kita menghayati kelebihan surah Al-Qadr, kelebihan malam-malam di bulan Ramadan, dan ibadat pada Ramadan itu sendiri akan memberi kepada kita kekuatan, kesungguhan untuk tingkatkan lagi ibadat. Terusnya akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kelima, sentiasa bermuhasabah diri agar amal ibadat kita dapat dipertingkatkan. Sentiasa bermuhasabah. Apa makna muhasabah? Iaitu kita mengkaji diri kita. Adakah kita ni rajin ataupun malas melakukan amal ibadah? Adakah kita ni banyak melakukan dosa ataupun kita banyak melakukan pahala? Itu makna muhasabah. Kita cek diri kita. Yang keenam, bersyukur dengan nikmat Lailatul Qadar. Bersyukur, yakni berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana keistimewaan malam Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sahaja. Umat-umat dulu tidak ada malam Lailatul Qadar, kelebihan melakukan amal ibadah lebih daripada melakukan ibadat selama 83 tahun 3 bulan. Baiklah anak-anak, seterusnya marilah kita perhatikan apa yang berlaku pada gambar ini, iaitu berusaha mendapatkan keberkatan Lailatul Qadar. Dialog di antara anak kecil dengan ibunya. Ibu, mengapakah pada malam tadi saya lihat ayah dan abang pergi ke masjid hingga pagi? Ibu pula solat tengah malam dan kakak membaca Al-Quran lebih lama daripada biasa. Sesiapa yang memakmurkan 10 malam terakhir, Allah akan mengampunkan segala dosanya yang lepas dan yang akan datang. Baiklah, rumusan pembelajaran kita pada kali ini iaitu Lailatul Qadar merupakan anugerah tidak ternilai daripada Allah pada bulan Ramadan. Malam ini juga merupakan malam kesyukuran, keberkatan dan kenikmatan. Hadis Nabi ada menyebut, carilah Lailatul Qadr itu pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Baiklah anak-anak, Ustaz harap agar anak-anak semua dapat memahami apa yang telah kita pelajari pada kali ini. Terima kasih kerana belajar dan menonton. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.